من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dalam kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini mati Musi Haji Razak ahli Tuqasa Masjid, seusaha tuan-tuan, puan-puan mati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita diberi kesihatan pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di majlis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jauh daripada segala bala yang ada sekarang ini kalau fitnah, penyakit COVID dan apa-apa lagi lah. Semoga diberi kesihatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah malam ini tuan-tuan, seingat saya muka surat 72. Betul ke? Pembahagian najis ke? Betul kan? Okey, alhamdulillah. Jadi pembahagian najis ni banyak kan, walaupun sikit sini. Tapi banyak bicaranya, sampai buku ni ada pada saya ni, banyak nak baca dia. Insya-Allah kan. Okey, bismillah, muka surat 72 ya, muka surat 72. Pembahagian najis. Betul tuan Haji? Betul. 72. Tajuk dia pembahagian najis. Ya lama kau tu. Buku lama tu. Ni buku baru kau. Tengok tajuk yang betul, tajuk pembahagian najis. Mungkin tajuk yang kedua lah ni, bahai, taharah, air, Fatihah najis. Ni isi kandungan dia tu pembahagian najis. Keempat kan. Okey, bismillah. Jadi kita ni tajuk ni santai tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh kemukakan dan kita cuba jawab. Tak boleh jawab, kita tunggu minggu satu lagi kan. Pembahagian najis. Okey, najis secara umumnya dibahagikan kepada 3 bahagian. Ini kita dah yang tahu, alhamdulillah. Yang tahu kita ambil perhatian kan. Pertama, najis mukhaffafah, iaitu ringan. Khafif ni ringan. Yang kedua, najis mutawassithah. Mutawassithah ini pertengahan, sederhanalah ya. Mutawassithah, wasatiyah kan. Dan yang ketiga, najis mughallazah, yang berat. Najis ada 3 kategori. 1 ringan, 2 mutawassithah, dan 3 mughallazah. Mughallazah. Okey, kita pergi kepada pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang masih belum berumur 2 tahun, yang tidak makan apa-apa kecuali susu ibu. Pertama, mukhaffafah yang ringan ni, pertama mesti anak lelaki, anak perempuan tak ada. Anak lelaki saja. Tak termasuk anak perempuan. Yang kedua, dia ini bawah 2 tahun.
Dan yang ketiga, dia tak ada makanan apa-apa kecuali susu ibu sahaja. 3 syarat itulah. Maka dia dikategorikan sebagai najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Kan? Cara dia menyucikan najis ini ialah memadai dengan hanya memercikkan sahaja air ke atas najis tersebut sehingga rata. Recih air je, ambil recih. Ambil recih saja. Recih tempat najis budak tadi yang umur bawah 2 tahun tadi kan. Anak lelaki bawah 2 tahun tak makan apa-apa. Nestum ke tak ada. Apa tak ada lagi lah. Hanya dia minum susu ibu sahaja. Itu syarat lah kan. Maka bolehlah. Caranya membersih dengan bersih recih sahaja. Ini berlaku pada Rasulullah SAW ni. Ada satu ketika sahabat Nabi bawa anak tak terima Nabi kencing. Nabi kata bawa air sikit, air kemudian Nabi reciskan. Itu je. Itu dalil dia lah. Tapi syarat tadi lah umurnya bawah 2 tahun. Kali lebih 2 tahun apa dia makan dah. Lahir saja 2 3 minggu dah bagi makanan nestum ke apa dah terbatal lah syarat dia tadi tu. Syarat dia tak makan apa-apa lagi kecuali susu ibu dia sahaja. Itu yang pertama ya. Boleh kan? Mudah tu kan. Lebih pada tu ada pergi najis mutawassitah pula. Najis mutawassitah sederhana tengah-tengah. Berat pun tidak, ringan pun tidak. Apa dia mutawassitah? Najis mutawassitah atau najis pertengahan ialah selain daripada najis mukhaffafah dan mughallazah. Daripada babi, anjing, luar daripada tu dan budak dari 2 tahun. Selain pada tu dikategorikan najis mutawassitah. Pertama antaranya darah. Apa darah lah? Darah kita ke, darah binatang ke, darah ikan ke. Dikategorikan darah. Apa saja darahan. Yang kedua nanah. Apa-apa nanah lah. Kita binatang apa-apa nanah. Yang kena sentuh pada kita, badan kita, maka dia sudah ada najis. Kita kena selesai dulu lah sebelum selesai nak mandi ataupun nak semayang tu, kena bersih dulu ni. Supaya bersihkan badan dulu. Yang ketiga tahi. Tahi burung, tahi apa, tahi cicak, tahi apalah. Tahi kan. Air kencing. Apa air kencing lah. Kencing kita sendiri ke. Kena bersih juga semua lah kencing apa semua ni. Yang ketiga, yang keempat wadi. Air yang keluar daripada kemaluan orang yang bekerja berat. Dia panggil wadi kan. Kerja mungkin kerja teruk yang guna tenaga tinggi tu, mungkin untuk buat jalan raya ke apalah apa-apa yang berat kan. Tu keluar air putih dia tu. Macam mani kan. Jadi maknanya air ni dikategorikan najis juga. Kena basuh, kena apalah. Yang seterusnya bangkai. Bangkai ni semua bangkai binatang apa-apa semua kecuali mayat manusia. Mayat tak kategori bangkai. Dia sebab dia bersih. Mayat hidup dia masih dihormati, mati dia pun masih dihormati. Kan? Itu mana kecuali bangkai lah. Bangkai, kecuali mayat manusia ya. Mazi, air yang keluar daripada kemaluan lelaki ataupun wanita semasa naik syahwat. Itu mazi ya, mazi. Yang seterusnya cecair yang memabukkan, arak, tuak. Tuak sini tak boleh, tuak Kelantan boleh. Kan? Lebih itu tuak apa ni? Yang mabuk tu yang mabuk kan? Sini apa nira boleh. Tuak tu. Tapi perkataan tuak tu di sini tuak ni mabuk. Tapi kalau pergi Kelantan yang silap pula, dia tuak dia tu keluar dia tu macam air nira, nama air nira. Tapi dia tak panggil air nira sana, dia panggil air tuak ya. Dia mabuk kan? Arak ke apa semua atau bir yang boleh memabukkan. Apa-apa cecair memabukkan, ia kategori sebagai najis. Susu binatang yang tidak halal dimakan. Susu apa yang halal dimakan? Contoh katakan babi, anjing tu memanglah tak boleh lah yang tu. Contoh susu apa yang tak boleh makan? Binatang. Singa susu singa, harimau, kucing kan? Kucing boleh makan tak? Tak boleh kan? Binatang tak boleh makan. Susu dia pun dikategorikan najis kan? Cara dia najis mutawassitah adalah dicuci dengan air mutlak dengan menghilangkan 3 perkara dahulu. Sebelum kita cuci, kita buang dia najis. Kalau ada tai kucing siapa, buang dulu. Baru buang benda tu dulu, baru guna air mutlak.
Banyak mana, tengoklah kalau nak guna banyak mungkin bau tak hilang apa semua, pakai air banyak. Tengok keadaan kepada najis yang lekat sama ada. Kalau di kapet pun sama juga. Di mana-mana lah. Di badan kita, di kapet, di tempat kita duduk apa semua, kita selesai dulu, baru siram air. Jadi syarat siram air tu nak tahu dia bersih tak bersih, air dia, zat dia tak ada, warna dia hilang. Yang kedua, bau tak ada bau lagi dah. Tai kucing hilang bau tai kucing dah. Yang ketiga, rasanya tak ada rasa lagi dah. Pahit masam tak ada. Masingnya tak ada lah. Itu tak rasa-rasa teruk kan. Tapi mana biasanya bau dengan warna lah kita nampak kan. Tapi ada juga dia kata ketiga-tiganya hendaklah dihilangkan. Tiga tadi, ain tu, zat dia tu, warna tadi, bau dia, rasanya mesti kita hilangkan. Habiskan semua dulu. Dia kata dihilangkan sekiranya setelah diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Memang gosok betul-betul, guna brus, guna apa dah, gosok kan, dengan sabun apa guna, maka dia kata tidak hilang juga, maka tidaklah diwajibkan meneruskannya lagi, kerana Allah SWT tidak memberati seorang kecuali sekadar termampu sahaja. Usaha dah jalan, tolak ni, buat ni, gosok tangan bersih air, banyak air keluar, tapi tak juga hilang bau. Ada tak juga hilang warna. Ada juga warna kuning ke apa semua, contoh tai kan. Ada warna kuning tapi bau dah hilang apa semua dah. Gosok dengan berus apa semua selesai dah. Tapi tak hilang juga. Maka kita serahlah, tak apa. Teruskanlah dengan, sebab dia darurat dah tu. Darurat dah kan. Cuma apa dia panggil? Darurat. Boleh lah. Sebab tidak mampu lagi. Okey, itu berkaitan dengan najis mutawassithah. Tengah-tengah lah kan. Itu maksudnya kita ingatlah darah, nanah, muntah, tai, air kecil, wadi, bangkai binatang ni, mazi, cecair, susu. Di sini air mani tak ada kan? Air mani tak ada. Air mani bukan najis. Tak ada situ tersebut. Kan? Tak ada, bukan dikategorikan najis air mani. Okey, darah sembelihan. Ni darah lembu, apa-apalah ya, tengok ya. Binatang ni. Darah yang terdapat di dalam daging yang dianggap sebagai najis. Tadilah, darah tu najis. Tapi bila darah tu adalah daging lembu, daging kambing, daging binatang ni, jika dia kata darah yang dianggap sebagai najis, ialah darah yang mengalir. Sembelih, darah keluar. Kalau orang, tengok orang Siam ni, orang Siam Thailand ni, dia sembelih ayam ke, sembelih lembu, disimpan. Boleh tengok tak? Dia simpan, dia makan daging tu punya darah tu. Dia kata ni obat kuat, obat apa tak tahulah. Ini punya Siam lah ya. Dia sebab dia macam keras. Simpan lama jadi keras kan. Dia macam paru-paru pula. Macam hati. Dia campur pula. Itu tu tahulah. Itu punya. Tapi maknanya darah tu tak boleh. Tetapi kalau sekiranya tidak mengalir, darah itu tidak dikira najis. Umpamanya bagi binatang sembelihan, darahnya masih mengalir, tetapi darah yang masih berada dalam daging yang tidak mengalir, duduk daging lah. Kan contoh kita potong-potong daging, masuk ada air, merah keluar kan. Dan kita lagi sedap tu masuk daging, sup daging warna merah tu, tak ada masalah. Sebab itu sudah pun dia dah kategori bukan darah yang mengalir tadi. Ini darah dalam daging. Boleh tak ada masalah. Tetapi darah yang masih berada dalam daging yang tidak mengalir, setelah binatang sembelihan itu tidak bernyawa lagi, tidak dikira najis. Itulah daging lembu kita beli 10 kilo 9 kenduri. Daging darah tak ada lagi yang tu. Kita memang dulu biasa kita bersih lah. Pertama, kedua bersih. Tapi yang ada lagi tu kira halal. Tidak jadi najis lagi dah. Halalan. Okey, kita pergi pula kepada ikan. Darah ikan tidak najis, tetapi tahiknya adalah najis jika ikan tersebut bersaiz besar. Kalau ingat daging air mana ikan ni tak lagi darah dia tak najis. Kecuali tahik dia tu najis. Ya. Tetapi mengikut setengah pendapat, darah ikan pun dianggap najis. Jadi secara umumnya kata separuh kata tak najis, setengah kata najis. Kita nak ambil yang mana? Najis ke tak najis? Senang cerita najis je lah. Kan dia kategori darah lah tu.
Tapi tai dalam tu memang najis. Tai tidak ada beza lah. Kalau ikan bilis tu, tengok kalau ikan bilis dia kecil kan. Tetapi kalau tai ada juga buat tu isu juga besar juga tu. Dalam ikan bilis tu macam mana pula tuan-tuan yang kecil tu. Tapi dia ikut sini dia kata, darah ikan tidak najis tapi tahiknya adalah najis jika ikan tersebut bersaiz besar. Ikan bilis kena cobek lah. Kena kopek. Kopek ke dia kan, kopek ke dia, buang najis. Tapi kalau ikut ukur sebenar tak boleh lah. Wudu. Parah tu. Wudu makruh. Makruh kalau ikut hukum asalnya makruh. Tapi oleh kerana kalau dia masuk najis tadi, maka wudu dia kategori najis lah wudu. Sebab dia kata kalau ikan tu besar dia ada najis. Mana? Tapi wudu tu tahu lah macam mana dia masak. Tapi biasa dia masak ikan bilis. Wudu dulu ikan bilis. Tapi tak ada pula fatwa di Kelantan kata wudu tu haram pula. Kan? Mungkin dia ada pergi tengok tu proses dia ikan, katalah ikan selayang tu. Biasa ikan selayang ada semua. Mungkin dia tengok lepas lah tu sebab boleh ekspor keluar negara tu. Boleh packing pula dengan cantik. Mana tak ada pula fatwa mengatakan wudu haram. Wudu hukumnya makruh, asalnya makruh. Tapi dia tadi perut apa ni? Ikan tu. Tapi tidak ada fatwa di Kelantan mengatakan dia ini termasuk dalam kategori cecair haram. Jadi untuk sementara ni tak ada lagi. Kita kira makruh dululah. Makan tu makruh. Untuk sementara ni lah. Kalau kecuali fatwa Kelantan kata wudu ni tak boleh sebab ikan besar ke apa semua. Tapi untuk sekarang tak ada. Cari-cari bahan pun tak jumpa di bab wudu. Kecuali dia buat ikan bidu dia, ikan bilis lah. Dia kecil kan. Jadi kita umum macam mana? Senang umum. Mana darah ni hatta ikan pun kita iktibar dia separuh ulama kata najis juga. Apa? Ikan kembung rebus. Tahi dia keluarkan dulu. Tak buang dah, tak keluar dah. Lepas tu tu wallahu alam lah. Tu tuan-tuan tengok dah macam mana kan. Yang penting kalau ikut ada hukum sini najis. Eloknya potong dulu, buang siang lah dulu mana yang patut dulu. Syarat ikan besar ya. Saya rasa ikan besar ni, ikan selayang ke kembung dah besar dah tu. Kalau ikan bilis ni kategori kecil lagi lah. Kan? Jadi tuan-tuan boleh agak-agak macam mana tu sebenarnya. Tapi orang jual pun kena faham jugalah. Nak ambil keuntungan, nak laju sangat, ambil dah buat hukum sikit. Jangan terlampau sangat menyebabkan hukum tak ambil macam tu, kosong macam tu kan. Kena ambil perhatian jugalah. Bicara umum tadi lah. Darah semua sampai ke ikan pun masuk kategori. Dalam ikan tu yang besarnya kalau darah ada dua tadi pandangan. Ada ulama kata najis, ada ulama kata tak najis. Ambil dua-dua. Mana pilihlah mana-mana, tak salah. Tapi kalau tahi dia tu dua-dua memang semua kata tak boleh. Jadi tuan-tuan pilihlah mana kan pandangan. Ini kita taruh pada kita pula lah sebagai, tapi cara hukumnya kita ambil hukum tadi, hukum asal lah. Okey, kita pergi najis mughallazah pula. Najis berat ni. Najis mughallazah dan najis berat, iaitu najis babi dan anjing. Babi, anjing. Ada orang sekarang ni bela anjing. My hobby is bela anjing. Berat tu kan. Ada hobi dia bela anjing lah. Sekarang ni bela anjing 3 ekor kat rumah. Dia kata sayang dengan ni, tidur dengan anjing ni. Kalau WhatsApp dalam grup tu, kita tengok kan macam orang Melayu ni tudung. Atau buat saja dia nak buat. Dia saja nak merosakkan Islam ke, macam mana tak tahu. Kalau kau nak bela anjing tu, hukum anjing ni tak boleh. Untuk Imam Syafi'i kan, kita. Pak kita. Kalau pergi Pak Maliki lain. Itu bab pergi ke Arab tu bab lain. Sekarang ni tempat Syafi'i kita. Secara umumnya anjing ini haram mughallazah. Kan? Najis mughallazah ialah najis berat, iaitu najis babi dan anjing, segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua-dua binatang tersebut seperti tahi, air kencing, daging, kulit dan sebagainya dikira sebagai najis mughallazah. Ini termasuk juga anak babi dan anjing.
anak babi, anak anjing, semua dikategorikan anjing lah. Kategori keluarga anjing lah, maka dia najis mughallazah. Najis berat. Musang. Allah, musang macam mana tuan? Allah. Ada maklumat tak? Tu. Tapi yang sepencarian saya tak jumpa lagi mengatakan musang ni kategori anjing. Dalam ni lah saya cari ni. Tak jumpa lagi lah. Tapi mungkin takut tuan dapat maklumat daripada tuan guru lain. Tak ada lagi. Belum jumpa. Dan tak ada pula. Kecuali kita kena ingat ya, tuan-tuan yang makan daging kambing tu, kambing campuran antara babi dengan kambing. Khususnya New Zealand kan. New Zealand, Australia, di Eropah ni, dia gabung dua tu jadikan binatang. Jadi kita tak sangka dia ni kategori mana. Dia campur saja dua tu, maka dia kategori haram. Dan walaupun dia benih anjing, yang penting jangan ada benih daripada dua bahagian ni, babi ataupun anjing, maka dia sudah masuk kategori najis mughallazah. Anak campuran biri dengan anjing mughallazah, biri dengan babi mughallazah. Ada sekarang banyak ya, banyak. Lembu dengan babi. Ada, badan macam lembu, badan macam babi, besar macam lembu. Ada kan? Jadi kalau kita tahu maklumat bahawa memang campuran dua ni, hukum dia apa saja sama dengan hukum anjing dan babi. Ya. Tapi musang tadi saya tak jumpa gitu kan. Duduk kategori mana? Binatang biasa ke duduk ataupun kategori binatang mughallazah ataupun duduk kategori mutawassithah. Itu nanti saya cuba cari tu kan. Cara nak selesai masalah bersihkan anjing mughallazah ni, kita sini anjing tak banyak sini, okeylah, tak ada masalah. Tapi kita berada kalau duduk di Pekan Bandar, kita depan sini depan rumah Ustaz Aizul ni, Imam Aizul ni, ada anjing banyak tu. Kalau ada Cina situ kan, India sikit situ, anjing yang bela. Terkena najis perak ke macam mana betul kan? Apabila seorang terkena tahi ataupun tersentuh kulit binatang tersebut, hendaklah ia membasuhkannya sebanyak 7 kali. 7 kali. Salah satu daripada 7 basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Ambillah tanah campur. Gali sikit ke, ambil pasir, tanah yang pasir tu campur dalam tu. Ataupun setengah kata ambil yang untuk kita tayamum tu. Debu tayamum tu, kita beli ada beli tayamum tu, masuklah air, kocok-kocok air, tu dah jadi sebahagian daripada campuran tanah. Boleh kan? Salah satu dia kata 7 kali bersih, satunya mesti dengan tanah. Dan diaulakan, disunatkan berada di awal, sama ada 1, 2, 3. Jangan ketujuh takutnya dia kata kalau buat yang ketujuh nanti kesan tu warna tinggal, tak bersih lah maksudnya. Kalau yang pertama bagus, kita bersih dulu, bersih najis dulu, baru siram air tanah ni. Kemudian dah habis tu baru siram air mutlak biasa sebanyak 6 kali. Jadi sebanyak 7 kali guna air untuk membersihkan najis mughallazah, najis yang berat ini. Sebelum itu hendaklah dihilangkan 3 perkara sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, iaitu warna, bau dan rasanya. Kena keluar dulu, buang, ambil penyodok ke, ambil perus ke, apa dululah, selesaikan dulu, baru siram dengan air tanah. Sekali, baru pergi 6 kali lagi dengan air mutlak. Kan? 7 kali. Contoh je oleh gambar tu lah. Dia buat gambar tu, itu air tanah, satu lagi 6 kali air mutlak, air bersih. Bukan air mustakmal lah, air bersih. Kalau air mustakmal kan, payah juga tu. Air mustakmal tak masuk dalam air mutlak. Contoh gitu, basuh, ambil semayang, lepas tu simpan air, lepas tu nak bersihkan najis tadi, tak boleh, tak termasuk. Sebab air tu air mustakmal.
Ha ha. Ya ya ya. Guna pakai semua. Sebagaimana berlaku di shopping mana dulu? Di Johor ke dulu? Kan? Shopping Johor, bawa anjing. Duduk oleh troli. Maka orang Islam protes, ambil troli semua, siram dengan air itu, kemudian siram air tanah dan siram dengan air mutlak. Pernah berlaku kan? Ingat kan? Berlaku di Johor rasa saya. Mana kena pakai juga. Kalau hentam babi, pakai juga. Ikut yang dia ni. Banyak kita hentam babi kan. Ya. Oh, dia ada sabun tu khas. Mana sabun khas untuk membersihkan najis mughalazah ni. Okey, boleh pakai. Kalau dah disahkan oleh pihak mufti Jakim. Tetapi dia kena ikut syarat lah. Kena 6 kali air. Walaupun guna krim, sabun tadi, tapi kena guna air. Tapi kalau dalam baca dalam semua dalam ceramah-ceramah dalam video tu dia kata, kalau kita tak bersih dengan tanah, kita hentak dengan sabun beribu kali bukan kata, tanpa menggunakan tanah, maka tidak bersih. Ayolah tak ni kira sabun biasa. Contoh sabun basuh baju tu, kita basuh betul-betul cantiklah basuh biar cantik. Tetapi tak pakai air tanah, hukum dia tidak selesai. SOP tak betul. Dia guna pakai air tanah juga macam mana pun. Macam tuan nak cakap tadi, dia ada alat khas untuk hospital. Mungkin nak cari air tanah payah apa semua. Itu mungkin ada lah. Tapi setelah dilepas oleh Jakim lah. Kan? Doktor Muslim. Okay. Dia lepas lah kan. Dia kira boleh lah. Tertaluk kepada punya tadi sah oleh pihak Jakim digunakan. Tapi syarat dia 6 kali lagi dengan air tu wajib. Dia tak boleh. Nak guna sabun tadi ayat tadi, maka 6 kali kena ikut lagi. Boleh. Baru cukup syarat untuk membersihkan najis mughallazah. Ya. Sukatan air kan. Masih lagi satu benda yang nak bagi air. Dah tawaf dalam rumah. Apa kan? Sudah dah. Tapi kalau ikut ustaz dalam Dodi Wakim, kan? Dodi Wakim. Dia kata kalau kita masuk rumah, kita nak sewa rumah orang Cina. Kita tahu Cina ke babi kan. Dan kita tahu tempat tu, mana tempat babi yang diguna untuk babi katalah dipotong-potong untuk masak lah kan. Tempat tu, maka katanya ustaz tu hanya di Samak tempat. Kita tengok tempat tu saja. Yang lain tak payah. Itu ada dalam Dodi Hakim. Dia nak Dodi Hakim. Macam tu je. Tapi kalau tuan tengok memang merayau betul, meniarap rumah kita tu, jadi secara umumnya kita ambil air tanah, siram dulu. Lepas tu bentuk macam mana nak tarik sekali pertama, tarik kali kedua, kali ketiga, ketujuh lah ikut. Kali ikut ni nak 7 jugalah. Tak boleh. Mop tak pakai. Sebab nanti kalau guna mop, air pula tu dia macam air najis. Lekat. Air tak bersih lagi ketika air mutlak. Jadi cara umumnya mana siram air lah, siram. Kita ada pipe air kan, ataupun dengan baldi. Tolak baldi. Pertama dengan air tanah, yang kedua, 3 sampai 6 tu dengan berapa baldi. Tak apa. Ya.
Ya, ya, ya. Okey, kalau macam tu satu baldi tu kawasan mana luas, kan dia ada wiper sekarang ni. Tarik wiper lah. Supaya dia mengalir semua tu, tarik buat tubik keluar. Wiper dia panggil wiper kan? Untuk terus. Ha? Rata remuk boleh juga. Rata ngamuk. Tapi betul lah tu. Tapi kalau kita ikut yang tadi 7 kali, 6 kali. 1 dengan air tanah. 6 kali dengan air mutlak. Kan? Tapi kalau ikut Haji tadi, berapa kali Haji untuk mop tu? Okey. Betul tadi tu. Itu kata wiper pusing ke sana pusing supaya sekali lepas tu awak keluarkan. Awak keluarkan. Ya. Tapi untuk mop bersih yang 6 kali tu tak boleh pakai tu. Sebab dia nak 6. Ya. Boleh kan? Nampak mudah kan? Nampak mudah tapi susah juga. Macam tu tadi. Senang je. Buat satu baldi, cari tanah masuk ada tu. Lepas tu siram meratakan. Contoh satu surau ni lah. Satu baldi cukup tak? Saya tak cukup ni. 2-3 baldi ni. Lepas tu tarik sikit-sikit. Biar dia rata. Kalau anjing naik atas ni lah. Tu babi naik. Tapi aja ni tak. Ni masalah susah juga ni. Kalau kapek, babi naik atas ni, jawabnya. Jawab. Kena bersih semua dah. Bersih yang baru dah ni. 50,000 pula. Kalau hanya. Tapi kadang-kadang tu lah tuan-tuan. Saya melihat kan. Kita sini pintu ni kadang-kadang tutup. Pintu ni tak tutup. Betul kan? Pintu atas. Kuk bangunan lah. Kuk naik ke belakang tu. Tak ada gate. Tangga situ kawasan babi memang raya banyak ni. Sini tutup. Sini okey lah. Sama dua ni. Tapi jalan besar tak tutup pula. Jalan ni lah nak belakang ni. Biung Cik Kamal ni. Si belakang. Tak tutup kan. Tu pun rasa kena usaha lah kot tutup. Babi banyak ni. Dia datang satu keturunan tu. 6-7 ekor berjalan. Ekor je. Satu keturunan lah. Kan? Jadi kena buat lah kot. Elak daripada kalau pintu surau okey. Alhamdulillah lah. Takut dia meraya tempat lain. Kalau selain. Kan? Nak selamat tutup lah kan. Buat wagar sikit lah. Sebelah belakang. Jalan kereta api banyak. Betul. Ni hutan mulia, kampung mulia tu. Depan rumah ustaz apa ni, jalan besar tu bagi-bagi, habis babi kena kan. Dalam tu lah. Tukar babi lagi tu kan. Okey, tu kena ambil perhatian lah. Cuba sini insya-Allah lah. Cuba buat pagar sikit lah. Saya pun tak tinggal ni, baru ingat. Cerita ni baru ingat tu. Tetap pagar depan jalan budak-budak tu main taman tu. Okey, satu lagi dia kata sini, menyentuh anjing dan babi. Ni tengok yang tadi. Tengok ayat tadi kembali balik. Menyentuh kulit anjing dan babi yang kering dengan tangan yang kering tidak dikira najis. Sentuh babi yang tangan kita kering, dia kering. Okey, tapi kalau apabila salah satunya basah, maka dikira najis. Tangan kita basah, anjing kering, maka dikategorikan najis. Tapi kalau sama-sama kering, anjing tu sepak. Sama dia kering yang lalu kita sepak kan. Sama kering okey, tak ada masalah. Tapi kasut kita basah. Sepak anjing. Masuk kasut kita belum bersih kata. Kena sama kata dia. Sebab kasut basah. Dia kering. Boleh tuan Okey, saya nak buka jadi buku besar lah tuan Ya ada lah ni. Biar nampak ada bab najis 279. Baca yang ni kat sejam tu nak baca satu tajuk ni. Banyak. Okey, kita cuba tanya. Najasah, dia kata sini, cara umumnya daging babi, dia kata daging babi haram. Jenis-jenis najis mughallazah. Dia kata satu pertama anjing, yang kedua babi,
Mana tadi? Jenis, satu lagi dia kata jenis jenajih mutawassithah tadi. Saya baca, ada lagi tambah sini. Pertama arak, pelbagai arak dia kata. Yang kedua darah. Darah manusia dan haiwan adalah najis. Kecuali jenazah. Jenazah tidak. Jenazah pula. Darah manusia pun dikira najis juga. Bangkai. Semua haiwan yang tidak disembelih atau disembelih tanpa mengikut hukum syarak adalah najis. Contoh kita sembelih kan? Sembelih lembu tapi tak menyebut bismillah. Hukumnya bangkai. Sembelih tapi tak menyebut bismillah. Hukum kita korban tapi tak menyebut bismillah. Dia dikategorikan jadi bangkai. Sebab kita tidak syarat dalam sembelihan ni mesti menyebut bismillah dengan nama Allah, ataupun kita sembelih juga dengan lain, dengan jambalang ni, maka kategori bangkai. Dia nak kalau tanpa mengikut hukum syarak. Bangkai yang tidak dikategorikan najis, 3 kategori dia kata, yang tidak kategori. Pertama, mayat manusia. Ni tak najis ya. Pegang tak ada masalah, tak payah kita basuh-basuh. Yang kedua, belalang. Belalang. Yang ketiga, ikan. 3 ni mati dia dikategorikan biasa, tak dikategorikan najis. Jenazah, belalang, ikan. Ikan apa-apa ikan lah. Dia tak perlu pegang ikan tu kena basuh ikan. Tak, tapi kita basuh tu kena bau busuk. Bukan kerana najis. Kan? Apa dah? Sesema. Oh, ingus. Ingus tak ada cerita pula tadi kan? Nak kategori mana tu? Sebab dalam ni tak ada. Najis tak? Dia bukan anak. Cemar kan? Dia kotor lah, kotor. Bukan najis. Dia muntah tu dia. Nanah, muntah, tahi, darah. Untuk ingus, kahak tak termasuk sini. Cemar lah, kotor kan? Mana cara umum, kita ambil sini, 82 sini, memang tak ada. Dan saya baca sini pun tak tulis pula sini. Tentang kahak apa tadi ni, saya semua tak ada pula. Saya baca sepanjang tak nampak duduk di kategori mana. Tak ada. Semua. Sebab Allah kata apa? Inna apa dia kata ni? Manusia dijadi dalam kemuliaan. Tak kira Islam atau tak Islam. Cuma kita orang bukan Islam ni, dia najis kerana dia tidak beriman aja. Tidak beriman. Najis dari segi akidah lah, dari segi akidah. Ayat Kak. Okey. Ada dalam ni. Yang tu. Dia kata darah tak mengalir. Tidak pergi tempat lain. Kalau darah tu sini keluar, kemudian dia lari di telinga. Itu jadi najis. Tapi kekal tempat dia keluar tu dia kata tak najis. Kejap nanti. Ada dalam ni. Mana saya cari tadi baca. Ada tadi. Darah yang kejap. Darah daging. Darah apa tadi? Bulu haiwan. Tahi, air kencing sedikit, makanan atau rumput. Okey, tengok. Darah atau nanah luka walaupun banyak dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri, tidak berpindah tempat lain. Kan? Luka tersebut juga bukan perbuatannya dan bukan dengan sengaja. Saja-saja tak boleh lah, saja tak boleh. Bukan kita sengaja. Darah dan nanah itu juga tidak mengalir ke anggota lain. Duduk kekal situ. Ada darah tu. Mungkin kita kata apa? Bukan sengaja. Contohlah terkena lah kan. Kuku rata-rata kita kat itu.
Maka kita sengaja terlah. Maka dia kata jika ia terkena pada orang lain, darah kita ni pergi pada orang lain, darah dan nanah ini dianggap sebagai najis. Tapi kalau kekal dengan dia seorang, kita tak bukan sengaja, maka tak kategori najis. Atau jika darah pada tangan, duduk tangan kita ke kaki, darah sini mengalir jatuh ke kaki, maka di kaki itu dikategorikan najis. Darah tersebutlah, darah mengalir ni jatuh ke kaki, dia kata mengalir tu, ia menjadi najis. Atau jika darahnya telah bercampur dengan darah orang lain, darah kita campur darah orang lain, ia juga menjadi najis. Kalau kita seorang, dia tak bergerak ke mana-mana, kekal sakit jerawat, kita tak saja macam mana gatal kan, kita darah tu keluar kan, tadi tak pergi ke mana, hukumnya tak. Jangan dia pergi tempat lain. Menderma darah. Konsep derma darah itu konsep bantuan orang susah tu. Kita pergi pada sana, proses itu dalam proses memberi khidmat pada masyarakat. Telah difatwakan, boleh tak boleh? Boleh kan? Mana boleh lah. Kita kembali balik kepada situ. Ya. Tak. Kalau berdasar pada ni lah, tak najis. Yang syarat jangan lari tempat lain. Jangan pergi jauh. Kalau dia kekal sini lagi tak apa. Tapi kalau dia jatuh ke bawah ni, di baju, di kain dah, maka sini sudah jadi najis. Pakaian kita sudah menjadi najis. Kalau kekal sini, duduk sini, dia metik sini biasa, okey. Ataupun kita tampalkan. Apa dia? Kalau ikut tu tak batal. Sebab kalau ikut kategori dia bukan najis. Boleh. Tapi syarat jangan mengalir pergi tempat lain. Satu lagi ada yang berkaitan dengan lalat. Kalau lalat tu bawa darah kan. Darah, nanah dan najis yang dibawa lalat. Darah, nanah, darah kutu anjing dan najis yang dibawa lalat yang sedikit dimaafkan. Lalat bawa lah. Nyamuk lah. Nyamuk tak ada sini pula. Nyamuk saja jari tak ada pula sini. Lalat dia cerita. Macam mana tu? Ada tak nyamuk macam mana pandangan? Ada tak yang maklumat? Nyamuk kan kita tapak kan. Tahu-tahu darah lah. Macam mana tu? Tak boleh kan? Kalau banyak. Kalau sikit, yang tu saya tak boleh jawab. Kena tunggu dulu tu. Yang tu kena tunggu dulu. Saya tak boleh jawab tu. Kena tunggu yang tu. Sebab tak ada lah. Mesti jaga pun tak jumpa pun ni. Tahi atau dia kata nak ni najis dimaafkan ya. Percikan air kencing. Kita kencing. Terkena seluar apa semua kan. Dia kata. Percikan air kencing yang terlalu sedikit hingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar apabila ia mengenai pakaian atau badan. Kalau tak nampak, tak jelas dan tak rasa, maka hukum dia halal. Kalau tak nampak, kalau semua tak nampak kan. Tapi kalau dah rasa, tak adalah kain kita najis dah tu. Kan? Yang kedua, darah atau nanah sendiri. Ini tahi atau air kencing yang sedikit. Tadilah. Tahi ikan. Tahi ikan dalam air selagi ia tidak mengubahnya. Tahi ikan dalam air. Mungkin air pun tu. Begitu juga dengan tahi burung pada tempat-tempat yang selalu dilaluinya, seperti kawasan tanah suci Mekah. Mekah kan? Banyak burung pati tu. Tahi depan masjid tu banyak tu. Madinah dan Jami' Umawi, kerana keadaan ini sukar untuk dihendari secara umum. Kita pijak kan? Pergi tu. Maka hukum dia tu dimaafkan.
Najis binatang buat baju. Okey, maka najis tetap najis kan. Maka hukum dia kena basuh macam biasa, basuh tangan biasa lah. Tak perlu kena 7 kali. Tak payah samak dah lah. Sekali basuh kita gau-gau tak najis kan. Bersih jelah. Dengan sabun, dengan air. Tapi dengan air mutlak jugalah, kena air mutlak atau sabun. Bersih je biasa. Sebab dia ke kategori najis biasa. Bukan najis mughalladh. Yang jatuh kepada kita pakai kita dimakan. Kalau ikut sini dia kata bukan ada kata tahik ikan. Tahik ikan di dalam air selagi ia tidak mengubah air. Tahik dalam air berak kan. Mungkin kita bela ikan puyuh ke dalam pergi kolam kan, cukup kolah ke, air tak berubah apa-apa. Bolehlah, tak ada masalah. Tapi dia kata begitu juga dengan tahik burung pada tempat-tempat yang selalu dilalui. Maksudnya kita lalu nak pergi masjid tu, kan depan tu banyak tahik burung tu. Kan depan nak masuk depan tu. Kemudian dia kata seperti kawasan tanah suci Mekah, Madinah, Masjid Umayyah itu di Syam ni, di Damsyik, kerana keadaan ini sukar untuk dihindari secara umum. Nak bersih payah. Sebab kecuali Mekah ini, contoh ialah Mekah dia ada petugas, kan, guna dengan kereta dia lah. Macam dalam tu sekejap-kejap bersih, sekejap bersih. Di Mekah dia punya sini dalam pembinaan. Memang banyak burung yang berdiri dalam tu. Kadang-kadang satu bawa aku kena tarik di berak, kena tarik di bawah juga. Jadi masalah kita nak keluar nak pergi bersih di tempat tandas lah. Tapi ialah kalau ikut sini, kita tengok sini, kalau kata menyukarkan, dia darurat lah. Tengok pada darurat. Kalau darurat, kita pilihlah mana satu nak. Kalau agak boleh buat, kita kata darurat, bohong pula. Kita tengok, kalau darurat betul, kita tengoklah, jalanlah. Sebab tu di Mekah kan, kita berjalan kadang-kadang tak akan selipar pun, pijak tahi dah. Tahi burung tu kan. Dan boleh kata, sekejap aja tahi burung tu, licin. Kejap, 5 minit, lalu dah habis dah. Sikit-sikit seorang bawa. Kan? Jadi, kalau ikut situ, dia kata dikategorikan, dimaafkan. Itulah sikit banyak kan. Ini apa ni, pakaian orang, apa ni, bulu haiwan yang tidak dimakan dagingnya. Bulu kucing apa semua. Bulu haiwan tunggangan. Boleh. Makanan atau rumput untuk dikunyah. Sisa muntah kanak-kanak. Sisa muntah budak-budak kecil tu, kanak-kanak kan, kita bagi-bagi susu, keluar muntah tu. Ataupun dimaafkan. Sisa muntah kanak-kanak, bayi. Air liur-basi. Pula di kategori dimaaf juga. Dia kata air liur-basi yang bukan daripada usus besar. Dia bukan keluar daripada perut. Tapi dia keluar biasa je, keluar tidur dia keluar. Dia kata apa? Bagi orang yang mengeluarkan terlalu banyak air liur ketika tidur, seperti berpenyakit lah. Tidur penyakit dia demam, semua keluar air liur kan. Keadaan ini tidak dapat dielakkan. Memang tidur memang keluar dia kata. Tetapi sekiranya air liur yang keluar itu adalah gelemak atau lendir daripada usus besar, ia adalah najis. Daripada ini kan. Agak kategori mana kita bangun pagi tu, keluar air liur basi tu. Air liur basi najis ke tak najis? Kita kategori mana? Najis ke tak najis? Kalau ikut sini, asasnya air liur yang keluar daripada sini dia macam lendir. Keluar, yang tu kategori najis. Tapi kalau ikut yang ni, dia kategori tidak najis, dimaafkan. Nak makan yang mana tu? Susah juga tu kan. Tapi cara mudah kalau kita nak selamat, air liur je lah, dia najis lah senang.
Kan? Tapi kalau ada ayat, ada dalil-dalil lain kata boleh, tapi kalau ikut sini boleh dikategorikan dimaafkan. Dimaafkan. Kan? Mana kalau keluar pagi, keluar dia sikit tu, dia tidak dikategorikan najis lah. Tapi kalau keluar daripada usus kita, daripada perut keluar tu, maka dikategorikan najis. Jadi agak-agak mana satu? Keluar daripada najis mulut kita ke keluar daripada usus? Kalau usus, kita confirm dia najis. Tapi kalau nak selesai senang hati, mana bangun tidur tu kira lekat-lekat sini tu kira najis je lah. Kan? Tu kira macam tu lah. InsyaAllah lah sebanyak yang dapat dicari lah bahan kan. Kita santai tu, alhamdulillah tua-tua tanya tu bagus. Cuma satu yang berdua saya tak jawab tadi. Apa tadi saya tak jawab? Dia tadi ada soalan saya tak jawab tadi tu. Umur bagus nyamuk dengan tunggu sekali lagi. Dengan musang. Musang, nyamuk. Apa tadi? Musang kan? Musang, nyamuk. Ajah dia tanya lupa tadi apa. Okey, itu sajalah tuan-tuan yang. Okey, untuk